Warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin hadirat rahimakumullah yang dimuliakan lagi dikasihi oleh Allah, hamba-hamba pilihan Allah. Bersyukur kita ke hadirat Allah yang memberi kepada kita nikmat, taufik, digerakkan hati serta anggota kita. Dikehendaki oleh Allah sedia kali lagi dipertemukan kita sekali lagi pada malam ini untuk meneruskan majlis ilmu kita. Diharapkan pada hadirin hadirat rahimakumullah senantiasa di dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita mengikhlaskan hati kita, menjaga adab-adab kita di dalam majlis ilmu zahir dan batin. Mudah-mudahan Allah merezekikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi malam ni sambungan kitab Faridatul Faraid, muka surat 42. Amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata musannif rahimahullah, kedua, yakni daripada empat. Yang kedua daripada empat sifat yang wajib diketahui oleh setiap laki-laki dan perempuan yang mukallaf sebagai tuntutan fardu ain. Wajib bagi setiap laki-laki dan perempuan mengenal Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ataupun mengenal para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kenapa perlu mengenal Rasul? Kerana daripada pengenalan terhadap Rasul itu akan menjadikan seseorang itu yakin kepada Rasul, yakin dan percaya kepada Rasul, menyungguhkan apa sahaja perkara yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kerana mustahil untuk seseorang itu meletakkan keyakinan kepada sesuatu yang tidak dikenali. Mustahil untuk kita meletakkan keyakinan kepada Allah seandainya kita tidak mengenal siapa itu Allah. Sebagaimana kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala mengenal akan Allah, yakni mengetahui serta mengiktikadkan sungguh-sungguh akan sifat-sifat yang ketentuan dengan zat Allah dan menafikan segala sifat-sifat yang mustahil bagi zat Allah serta beriman dengan sifat yang harus bagi Allah. Itu yang dimaksudkan dengan mengenal Allah. Demikian juga wajib kita mengetahui apakah sifat yang mesti ada pada sekalian Rasul yang diutuskan oleh Allah, dan apa pula sifat yang mustahil ada pada mereka itu, dan apa pula sifat yang harus ada pada mereka itu sebagai seorang utusan Allah. Baik, jadi malam ni kita dah sampai kepada sifat yang kedua, sifat yang wajib, yakni sifat yang wajib pada akal, sifat yang mesti ada pada Rasul, iaitu amanah. Jadi mana-mana Rasul yang diutuskan oleh Allah, sama ada mereka yang disebutkan nama-namanya di dalam Al-Quran ataupun yang tidak disebutkan nama-nama mereka di dalam Al-Quran, maka sekalian mereka itu para Rasul, bahkan termasuk juga para Nabi-Nabi, mereka wajiblah bersifat dengan amanah. Baik, apa yang dimaksudkan dengan sifat amanah ataupun yang berertinya kepercayaan? Adakah sifat amanah yang diletakkan ataupun sifat amanah yang mesti ada pada Rasul itu sama seperti sifat amanah yang ada pada kita hamba biasa, yang bukan Nabi, yang bukan Rasul? Jadi apabila diterangkan oleh musannif, apabila diterangkan kepada kita maksud yang dimaksudkan, yang dikehendaki dengan sifat amanah yang mesti ada pada Rasul-Rasul itu, kita akan dapat jawapan bahawasanya sifat amanah yang ada pada Rasul tidak sama dengan sifat amanah yang ada pada kita yang bukan Rasul.
Baik. Dan maknanya makna amanah ni, terpelihara mereka itu para rasul dan juga para nabi masuk sekali. Daripada terpelihara itu dengan makna dijaga oleh Allah. Mereka ni, para nabi dan para rasul ni dijaga oleh Allah, dipantau oleh Allah daripada mengerjakan segala barang yang ditegah dan yakni yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita juga, seperti mana kita hamba biasa. Kenapa kita boleh hadir dalam kuliah ni? Kerana kita diberi taufik oleh Allah. Kenapa kadang-kadang kita melakukan dosa dan maksiat? Bukan kata kadang-kadang, selalu kita buat dosa dan maksiat. Kerana kita tidak mendapat taufik. Jadi hamba biasa ni ada kala mendapat taufik, ada kala tidak mendapat taufik. Adapun para rasul, senantiasa mereka itu dijaga, dipantau, dikawal oleh Allah sehingga mereka tidak terjatuh ke dalam sebarang jenis perkara maksiat, sama ada zahir maupun batin. Wajib kita beriman, wajib yakin begitu. Seandainya ada di kalangan kita yang meragui bahawasanya rasul itu amanah, dengan makna mereka memiliki pegangan ataupun kepercayaan, ataupun mereka syak sungguh ke rasul itu amanah, sungguh ke rasul itu sepanjang hidupnya tidak pernah sama sekali melakukan kedosaan dan kemaksiatan zahir maupun batin, ya ke macam tu, maka kufurlah dia tidak beriman dengan rasul. Jadi maksud iman ni yakin sepenuh hati, jangan mempertikaikan, jangan sesekali mempertikaikan. Wajib kita membenarkan, menyungguhkan bahawasanya sekalian para rasul itu tidak pernah melakukan sebarang jenis dosa zahir maupun batin daripada kecil sehinggalah mereka diwafatkan oleh Allah. Itu maksud amanah, tidak melakukan maksiat. Mereka senantiasa amanah dengan segala nikmat Allah. Mereka senantiasa bersyukur dengan segala nikmat Allah. Cuba kita pandang diri kita. Adakah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah? Tertilik diri kita sendiri. Adakah kita ni hamba yang senantiasa bersyukur? Jawabnya tidak sekali-kali. Tidak sekali-kali. Betul ke tidak? Ke kita tak mengaku? Tak nak mengaku? Tak nak mengaku pun Allah tahu kita tak bersyukur. Apa maksud syukur? Gunakan nikmat kepada taat. Mata kita ada tengok benda haram tak? Ada tak? Ke tak nak mengaku juga? Nanti mata kita sendiri yang jawab di hadapan Allah. Telinga kita ada dengar benda haram tak? Ada. Jadi namanya kita khianat dengan nikmat Allah. Allah memberi kepada kita nikmat mata, telinga, lidah, jari, kaki, tangan, supaya digunakan untuk mentaati perintah Allah. Gunakan tangan buat benda baik, guna tangan tulis yang baik-baik, guna lidah cakap yang elok-elok, guna mata tengok yang halal, guna telinga tadah ilmu yang bermanfaat. Tapi kita gunakan telinga kita tadah apa? Tadah dengar perkara maksiat, umpatan, mengadu domba, fitnah. Lidah kita pun demikian, suka mengumpat. Maksudnya kita kufur nikmat. Jadi faham betul-betul maksud syukur. Syukur bukan bermaksud kita mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillah itu memuji. Tidak semestinya seseorang itu memuji dia bersyukur. Tapi mana-mana orang yang bersyukur, itulah tanda dia memuji Allah. Jadi malam ni Alhamdulillah kita diberi taufik oleh Allah, dapat kita menggunakan segala nikmat yang Allah pinjamkan kepada perkara taat. Maka namanya kita bersyukur. Syukur itu dengan makna menggunakan segala nikmat kepada perkara yang taat, kepada perkara baik. Itu maksud syukur.
Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita kewarasan akal fikiran, supaya kita menggunakan akal untuk mengenal siapa Allah, agar timbul di dalam hati kita rasa ketakwaan, rasa takut, rasa gerun, rasa malu, rasa hebat terhadap Allah. Tapi malangnya kita menggunakan akal fikiran kita, risau ataupun memikirkan sesuatu perkara yang tidak ada hubung kait dengan ibadah. Risau kepala kita mikir macam mana nak hebat, macam mana nak kaya, macam mana nak masyhur. Betul ke tidak? Tak nak ngaku juga. Macam mana kita? Sebab tu kita payah nak berubah. Kita payah nak mengaku kelemahan kita. Itulah hakikat diri kita. Daripada celik mata sampai ke pejam mata kita, apa yang kita fikir dalam fikiran kita. Kita gunakan akal kita untuk apa? Mikir benda yang tidak ada sangkut paut dengan ibadah. Itulah yang dinamakan fadlah, benda yang lebih-lebih. Sebab tu dalam bab dunia, dalam bab keduniaan ni, Islam memerintahkan kita supaya zuhud. Apa maksud zuhud? Benci kepada perkara yang tidak ada hubung kait dengan ibadah. Contoh, kalau berpakaian, kita dituntut supaya menutup aurat dengan pakaian lah. Adakah menjadi syarat pakaian yang mewah untuk menutup aurat? Tidak. Tapi yang kita fikirkan, kadang-kadang fikir nak pakai pakaian yang itu lebih daripada qadar untuk ibadah. Nampak tak? Itu nama nafsu. Itu nama dunia. Dunia bermaksud sesuatu yang tidak ada hubung kait dengan ibadah. Kalau yang bersangkut paut dengan ibadah, cukup dengan pakaian yang menutup aurat kita. Tapi kalau kita inginkan pakaian yang megah, pakaian yang mewah, pakaian yang mahal, itu dah masuk nafsu, keinginan nafsu. Keinginan nafsu dia dah lebih daripada qadar yang sepatutnya untuk ibadah. Rumah yang sepatutnya mana? Sekadar boleh menghalang kita dan ahli keluarga kita daripada terkena mudarat, panas dan sebagainya, dan rumah yang boleh melindungi aurat anak isteri kita. Adakah perlu rumah yang megah-megah? Tidak. Tapi kita fikir nak rumah yang megah. Betul tidak? Jadi risau bila nak dapat rumah 3 tingkat ni. Jadi akal kita ni kita gunakan untuk risau benda yang tak ada hubung kait dengan ibadah. Bila fikiran kita dah memikirkan benda-benda yang tak ada hubung kait dengan ibadah, dengan sendiri anggota kita akan bersibuk untuk mencarinya. Dia akan mempengaruhi anggota kita untuk berusaha lebih daripada qadar yang sepatutnya, kerana nak mendapatkan apa yang dirisaukan oleh akal dan hati kita. Cuba tuan-tuan perhati baik-baik. Setiap apa yang kita usahakan daripada pagi sampai ke malam itu, itulah yang dirisaukan oleh akal dan hati kita. Ada orang 24 jam cari duit, tak berhenti. Sebab dalam fikiran dan hati dia memikirkan tentang duit. Itu kata Imam Ghazali, makna apa yang dirisaukan oleh hati, maka anggota akan berusaha mendapatkan. Kalau akal fikirannya digunakan untuk risau dan bimbang tentang bekalan mati, ibadah, akhirat, ilmu, maka tubuhnya pun akan sibuk berbimbang mencari ilmu ataupun beribadah. Ni alhamdulillah malam ni mustahil tuan-tuan boleh datang di sini kalau fikiran dan hati tuan-tuan tak ada untuk majlis ilmu. Mustahil. Nampak tak? Apa yang dipikirkan oleh hati dan akal kita, itulah yang akan membawa tubuh kita. Kerana tubuh kita ataupun hati kita itu adalah raja yang akan menyuruh, memerintah anggota kita membuat sesuatu. Jadi kita banyak tak bersyukur. Allah bagi akal fikir, belajar ilmu agama, mempelajari hukum hakam ibadah,
supaya ibadat yang kita laksanakan itu betul mengikut undang-undang, syarat dan rukunnya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Tapi kita tak gunakan akal kita untuk memahami hukum hakam Allah. Kita tak gunakan akal kita untuk mempelajari hukum hakam Allah, sehingga kita beribadat mengikut nafsu tanpa ilmu. Buat ibadat tapi tanpa pengetahuan. Kerana akal kita tak ada masa nak fikir tentang ilmu, buang masa nak belajar tentang agama. Tidak mengkayakan, tidak menjadikan kita mewah. Sebab itulah tubuh badan kita bersibuk berbimbang mencari dunia pagi, petang, siang, malam, mengejar kesenangan, mengejar kemewahan, mengejar keseronokan, sehingga masa kita habis masa muda kita, habis masa sihat kita, masa kita habis digunakan untuk bersibuk berbimbang mencari dunia yang akhirnya kita sendiri akan lepaskan bila-bila masa. Kata Imam Ghazali, adakah kita tidak yakin apa yang kita miliki sekarang ni kita akan lepaskan? Siapa yang tak yakin? Kita yakin tak apa yang kita miliki sekarang kita akan buang balik bila-bila masa? Betul tak? Pangkat kita, jawatan kita, rumah kita, kereta kita, bini kita, laki kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita, kita akan lepaskan, kita akan tinggalkan. Mahu tak mahu kita akan buang balik. Jadi alangkah tidak cerdiknya kita menghabiskan segala masa kita mencari sesuatu yang kita sendiri yakin kita akan buang. Habis masa kita sampai tak ada waktu dengan Allah, sampai tak ada waktu dengan agama, sampai tak ada waktu nak mencari ilmu yang Allah wajibkan, kerana bersibuk mencari benda-benda yang kita sendiri akan buang balik. Ini tindakan orang yang tidak berakal, kata dalam kitab tasawuf sana. Ini tindakan orang yang tak waras. Dia bersungguh, berkorban, penat, lelah, dia habis masa sampai dia melupakan tujuan asal kenapa dia dihidupkan. Lupa tujuan asal dihidupkan, iaitu ibadah. Tak ada fikir tentang ibadah, kerana hati fikiran kita sibuk bimbang memikir nak mengejar keduniaan, kekayaan tadi. Takut orang pandang hina kita atas dunia kalau tak hebat. Lalu kita gunakan sehabis-habis benda-benda ni untuk mencari sesuatu yang akhirnya bila datang kematian kita buang semuanya serta merta. Akhirnya balik kepada alam barzakh tanpa sebab Allah. Nak ada bekal apa? Yang kita solat, yang kita puasa, zakat, haji, umrah yang kita buat tanpa ilmu. Dan barang siapa yang beribadah, kalau malaikat sekalipun ibadat tanpa ilmu, ibadatnya takkan diterima oleh Allah. Ibadatnya takkan diterima oleh Allah. Waktu mereka contoh, kita tak tahu undang-undang tentang membawa kenderaan, kita tak belajar undang-undang jalan raya. Boleh tak bawa motor kita? Boleh. Gilah nak pergi merayau mana? Kan tunggu-tunggu datang surat sama. Salah tak mana pula ni. Elok je buat motor itu selamat pergi balik. Rupa-rupanya terlanggar undang-undang jalan raya tanpa kita itulah ibaratnya. Boleh je kita tak nak mengaji, boleh je semayang tuan-tuan. Boleh semayang, boleh puasa, boleh zakat, boleh haji, boleh umrah, boleh wakaf. Boleh. Siapa kata tak boleh? Tapi adakah kita sedar dalam perjalanan kita melakukan ibadat tadi kita telah melanggar undang-undang Allah? Berzakat dalam keadaan akidahnya salah, solat dalam keadaan akidahnya salah, buat ibadat dalam keadaan hati kita ada perasaan ujub, takabur. Selepas daripada buat ibadat, banyak-banyak kita sendiri yang meruntuhkan ibadat dengan mengumpat, dengan berdengki. Tapi kita tak sedar, kita tak tahu yang benda itulah asbab amalan kita tidak diterima oleh Allah. Tapi kalau orang belajar, bila dia ada ilmu, dia tahu, kalau aku buat macam ni, amal aku tidak sah.
Kalau aku buat macam ni, langgar pantang, pahala aku semua akan dipadam oleh Allah. Itu kalau ada ilmu. Tapi kita tak nak ambil peduli. Akal kita, hati kita penuh memikirkan tentang macam mana nak hebat, macam mana nak orang pandang, macam mana nak orang hormat, sampai habis masa kita. Nanti di hari kiamat kita akan ditanya, di antara soalan di padang mahsyar, mana kita habiskan masa kita, mana kita habiskan masa kita. Kita ni tuan-tuan puan-puan, hadirin hadirat, mujur sangat-sangat Allah pilih kita. Dalam usia kita yang macam ni, mujur Allah kutip kita, Allah ambil kita, letakkan dalam majlis ilmu. Mujur sangat-sangat. Cuba kita bayangkan kalau Allah tak pilih kita, duduk leka lah macam tu, mengejar keduniaan tanpa sedar, liang lahat kita semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Ini kasih sayang Allah. Kita kena banyak-banyak berterima kasih dengan Allah. Jadi benarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawasanya orang-orang yang Allah nak beri, Allah nak terima amal kebajikan dia, Allah akan jadikan dia orang yang faham tentang agama. Dengan makna Allah akan kutip dia, Allah akan letakkan dia di dalam majlis ilmu. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sesiapa orang-orang yang Allah nak beri amal kebajikan, nak terima amal kebajikan dia, nescaya Allah akan jadikan dia orang yang memahami agama. Dengan makna Allah akan bagi taufik, Allah akan gerakkan hati dia, Allah akan gerakkan tubuh badan dia, diberi taufik untuk pergi mencari ilmu. Alhamdulillah kita terpilih. Tapi betulkan niat kita, jaga niat kita. Pun di situ pun masih ada lagi tipu daya syaitan. Belajar nak orang puji, habis. Ngaji nak orang kata kaki surau, kaki masjid, habis. Bukan senang tuan-tuan ibadat ni. Nak menghasilkan walau satu pahala bukan mudah tuan-tuan. Nak menghasilkan walau satu pahala bukan mudah. Orang yang kata ibadat mudah ni orang jahil. Cuba ngaji, tengok tu Minhajul Abidin, dia cerita macam mana perjalanan ibadat seseorang hamba tu yang nak Allah terima. Apa yang dia akan lalui, apa yang akan mengganggu dia, apa yang akan merosakkan amalan dia. Tapi kita tak nak ambil tahu. Imam Ghazali kata perjalanan ibadat nak balik akhirat ni perjalanan yang sangat berbahaya, sangat berbahaya. Banyak perangkap, banyak jerangkap, banyak musuh yang senantiasa berhasad dengki dengan amal kebajikan yang kita nak buat. Yang mana nafsu syaitan iblis tadi akan cuba berusaha memastikan yang kita ni akan balik akhirat dalam keadaan celaka. Dia akan pastikan benda tu. Dia tak boleh pintas kot sini, dia pintas kot sini. Dia tak boleh halang kot sini, dia ganggu kot sini. Jadi macam mana kita nak tahu situasi perjalanan ni tadi, sedangkan kita tak nak ambil tahu tentang ibadat? Macam mana kita nak tahu? Di situ ada perangkap, di situ ada perangkap. Macam mana kita nak tahu kalau kita tak ada masa nak ambil tahu? Sebab tu tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, menuntut ilmu tu fardu, wajib. Bukan sunat, bukan harus, wajib. Kerana mencari bekalan mati itu hukumnya wajib, bukan sunat. Tapi banyak manusia yang leka dengan keduniaan tadi, sibuk dengan benda yang lebih-lebih, sehingga habis masa tak ada bekalan ibadah, menyesal, mati menyesal. Itu yang minta Allah hidupkan balik lah. Itu yang minta, ya Allah hidupkanlah aku balik, aku nak baiki amal. Terlambat dah. Allah dah bagi puluh tahun dah. Bukan Allah bagi 2 hari, Allah bukan bagi seminggu, Allah bagi puluh tahun. Tapi kita kufur dengan nikmat waktu yang diberi oleh Allah. Kita tak amanah tuan-tuan, kita tak amanah. Banyak kita khianat dengan nikmat Allah ni. Allah bagi sihat, kita guna buat maksiat. Allah bagi mulut, kita buat benda maksiat. Allah bagi akal, kita mikir benda yang tak sepatutnya dipikirkan, risau tentang benda yang tak sepatut dirisaukan. Allah bagi hati supaya simpan sifat-sifat yang terpuji, tapi kita simpan dalam hati kita sifat yang keji. Kufur dengan nikmat hati yang diberi oleh Allah. Jadi sama tak amanah kita dengan Rasul? Tak sama. Jadi cogan kata bersih,
cekap dan amanah tu bukan amanah Rasul tu bukan amanah Rasul, tu amanah kita. Kadang-kadang bersyukur, kadang-kadang banyaknya kufur. Kan lepas ngaji kan kita ngumpat balik. Silap-silap dalam majlis ni ada niat-niat tak baik dalam hati kita. Wal'iyadzabillah min zalik. Moga Allah pelihara kita semua. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Jadi Rasul dia tak macam tu. Semua nikmat Allah disyukuri. Semua nikmat Allah disyukuri. Tak ada satu pun yang nikmat Allah dikufuri. Makna salah guna nikmat dah. Salah guna nikmat. Tak ada. Satu pun tak ada nikmat Allah yang disalahguna oleh para Rasul daripada kecil sampailah wafat. Itu amanah Rasul. Barulah layak menjadi Rasul, baru layak menjadi contoh. Kalau seandainya Rasul, kerana ada fahaman yang mengatakan Rasul ini waktu kecil sama macam budak-budak lain, ini fahaman yang salah. Ini bukan fahaman kita, ini bukan akidah kita. Jadi kalau Rasul tu waktu kecilnya, remajanya, sebelum jadi Nabi Rasul, mereka berperangai seperti macam anak-anak kita, akan banyaklah nanti ungkitan dan bangkitan yang nak menjatuhkan Nabi SAW. Tak payahlah kau nak menghalang, ya Muhammad, tak payahlah kau nak ajak orang semayang, kau dulu pun tak semayang. Kau dulu pun mencuri, sekarang nak larang orang mencuri. Kau pun dulu curi buah rambutan juga, sama dengan aku dulu. Sekarang pun nak larang pula. Nampak tak? Akan ada ruang orang nak menjatuhkan maruah Nabi SAW. Sebab tu Allah pelihara daripada kecil sampai wafat. Tak ada ruang kita nak berhujah atas Rasul tu, tak ada. Sebab Allah jaga dengan sebaik-baik penjagaan. Dia tu Nabi SAW semulia-mulia makhluk, semulia-mulia makhluk. Kalau nak dibandingkan kemuliaan Nabi kita dengan syurga, mulia lagi Nabi kita Muhammad SAW. Nak bandingkan dengan syurga dan segala isinya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu Rasul bukan sebarang. Makna kalau tak ada sifat amanah ni, tidak layak nak menjadi utusan Allah. Tak layak nak jadi utusan Allah. Ni yang duk ngaku-ngaku jadi Rasul ni, ada ke sifat amanah macam tu? Yang ngaku Rasul ni lah Rasul tu, kan ada ramai yang ngaku jadi Rasul, ada sifat amanah. Yang mengikutnya pun 2 kali 5 juga. Tak ngaji akidah lah tu. Tak ngaji akidah. Kalau dia ngaji akidah, dia akan tahu Rasul apa kau ni. Semalam curi ayam sama dengan aku. Semalam aku ngumpat. Rasul apa? Tapi dah tak mengaji. Sampai orang ngaku jadi Rasul selepas daripada wafatnya Nabi SAW pun dibenarkan juga. Na'udzubillah. Orang yang mengaku menjadi Rasul, yang mengaku menjadi Nabi selepas daripada wafatnya Nabi Muhammad SAW, ijma' ulama mengatakan mereka itu kafir, jadi kafir. Dan mereka yang mengiyakan, contoh yang mengaku jadi Rasul si A, kemudian kawan-kawan dia B, C, D, E ni mengiyakan, betullah dia memang Rasul, tu semua tu murtad. Na'udzubillah. Jadi jangan mengiyakan. Kemudian mereka itu daripada mengerjakan sebarang yang ditegah, yakni yang ditegah haram, dan jika makruh dan khilaful aula sekalipun, tak ada benda makruh pun tak buat, benda khilaful aula pun tak buat. Mana khilaful aula ni dekat-dekat dengan makruh. Pada zahir, mana zahir anggota zahir mereka tak pernah buat benda haram, tak pernah buat benda makruh. Dan batin, mana hati mereka itu pun tidak pernah memiliki sifat yang dibenci oleh Allah. Tak ada hasad, tak ada dengki, tak ada ujub, tak ada riak, tak ada takabur, tak ada hubbud dunia, cintakan dunia, takutkan celaan, kasihkan pujian, tak ada dalam hati para Rasul. Jadi itu maksud amanah yang sebenar-benar amanah tu dia.
Ini cogan kata je, amanah, tapi banyak buat zalim, banyak mencuri, banyak khianat. Macam mana nak kata amanah? Jadi amanah itu bermaksud tidak melakukan sebarang jenis dosa dan maksiat. Itu amanah yang sebenar-benarnya. Jadi kita ni tak ada sebab tu Allah suruh kita ni banyak-banyak taubat. Sebab Allah tahu yang namanya manusia selain Nabi Rasul ni memang akan buat dosa dan maksiat. Sebab tu Allah siapkan taubat, kerana Allah nak mengampunkan dosa hamba-hambanya yang bernama manusia ni. Rugilah kita kalau tak nak bertaubat. Allah sangat-sangat nak mengampunkan dosa-dosa kita. Jadi jangan salahkan Allah, kerana Allah dah memberi peluang. Siapa-siapa saja yang bertaubat mengikut syarat dan rukun taubat nasuha, sebanyak apapun, sebesar apapun dosanya akan diampunkan oleh Allah. Jadi tak boleh kita nak salahkan Allah. Tak boleh nak salahkan tuan rumah. Tuan rumah dah siapkan kendi, paip air, lepas makan cuci. Kita pergi makan tangan dah kotor, tak nak cuci. Tu salah kita, bukan salah tuan rumah. Duk salahkan tu, panggil orang kenduri kahwin, orang dah makan, tengok tangan aku kotor, baju-baju habis kotor. Kenapa pula? Dah kotor lah dah makan tadi, kenapa kau tak basuh? Kan dah siap kendi atas meja, kenapa tak basuh? Tu salah kita, bukan salah tuan rumah. Allah dah siapkan taubat, tapi kita yang tak mahu, itu salah kita. Sebab Allah tahu yang nama manusia ni memang buat dosa ni, garanti. Tak kira alim tak alim, mengaji mengajar tak peduli, pasti ada dosa. Sebab tu Allah suruh taubat. Sebab Allah nak ampunkan. Bahkan orang yang banyak bertaubat ni, mereka adalah sebahagian daripada kekasih Allah. Tu ahli maksiat yang menjadi kekasih Allah, iaitu setiap kali dia terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, dia bersungguh-sungguh meminta ampun kepada Allah. Kemudian dia jaga lagi, dia kawal lagi, dia bermujahadah lagi, perang lagi dengan nafsu dan syaitan. Kemudian dalam taat, dalam dia jaga-jaga, terjatuh lagi dalam maksiat, dia bertaubat balik, dia tak putus harap dengan Allah. Dalam makna lama kelamaan dia tak sedar yang dia ni dah termasuk dalam golongan orang yang banyak bertaubat. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah Ta'ala kasih kepada orang yang banyak bertaubat. Kalau sekali tak panggil banyak, tuan-tuan. Banyak tu makna berkali-kali. Setiap kali dia buat dosa, setiap kali tu dia bertaubat, setiap kali dia terjatuh dalam dosa, setiap kali dia bertaubat, maka dia masuk dah dalam kekasih Allah. Daripada orang yang melakukan taat tapi tidak merasakan ada dosa dengan Allah, buat taat merasakan hebat, merasa takabur, ini musuh Allah. Ini orang-orang yang dibenci oleh Allah. Meskipun dia melakukan taat, mengaji, mengajar, ibadat yang wajib, ibadat yang sunat tak tinggal, tiba-tiba dalam hatinya ada ujub, ada takabur, sombong, kagum dengan dirinya yang taat kepada Allah. Inilah musuh Allah. Musuh Allah, tuan-tuan. Dia bukan kekasih Allah, dia musuh Allah. Kerana dalam hatinya ada ujub dan takabur. Dia lupa bahawasanya yang menolong, membantu dia melakukan taat itu semata-mata Allah, kekuasaan Allah. Baik lagi yang ahli maksiat tadi, bila dia terjatuh dalam dosa, dia mengaku yang dirinya lemah, dia mengaku berdosa, dia mengaku bersalah, dia harap sangat Allah ampunkan, dia azam tak ulang lagi, dia cuba jaga diri dia. Dia menghinakan diri, dia tak rasa diri dia mulia, dia tak rasa diri dia hebat. Inilah kekasih Allah. Ini tidak, kita taat sikit dah dan orang hina. Allah benci itu. Bukan kekasih Allah, tu musuh-musuh Allah. Wal'iyadzubillah min dzalik.
pada zahir dan pada batin mereka itu, pada kecil dan pada besar, dan pada dahulu daripada jadi nabi, mana sebelum jadi nabi lagi, sebelum dilantik jadi nabi lagi, amanah dah. Belum dapat pangkat nabi lagi, dah amanah dah. Waktu kecilnya, waktu kanak-kanaknya, waktu remajanya, dah amanah dah. Sebab tu dia terkenal. Orang Arab tu, mana orang kafir musyrik pun tahu bila sebut nama Muhammad, dia ni orang amanah, orang baik ni. Dah tu kenapa yang musuh sangat tu sampai nak bunuh, nak racun, nak sihir? Satu je sebab ni. Sebab bawa Islam tu je. Sebab nak bawa agama je yang benci sangat-sangat tu. Tapi seandainya lah kalau Nabi Muhammad SAW tu tidak bawa agama, dah lama dia jadi ketua kat Mekah. Ramai yang peluk cium dia, sayang dia, jadikan dia ketua. Tak ada orang nak musuh pun. Sebab terkenal yang Nabi Muhammad SAW ni orang yang sangat baik, akhlaknya sangat hormat orang tua walaupun bukan Islam, dia hormat. Tapi yang orang mula benci sangat-sangat tu agama yang dia bawa. Berarti ingat-ingat tuan-tuan, kalau kita akhir zaman ni nak bawa agama, tunggu kebencian manusia dengan diri kita. Dia dah memang sunnah dia gitu dah. Dah memang sunnah. Kalau yang membawa agama di kalangan para nabi, para rasul, alim ulama, dicaci, dimaki, dihina, dikutuk, dipelekeh, dipesenda, diejek. Kalau kita akhir zaman ni nak hidup dengan agama, nak ambil Islam pakaikan pada diri kita, nak ambil Islam pakaikan pada anak bini kita, tunggu celaan manusia, tunggu fitnah daripada manusia. Dah memang itu sunnah dia lah. Kalau tak nak, tinggalkan agama. Semua orang akan puji kita, semua akan rapat dengan kita, semua orang akan seronok dengan kita. Tuan-tuan perasan tak? Ada kawan kita dulu, dia sebelum dia hijrah, dia ramai kawan sebelum dia hijrah, sebelum dia dekat dengan agama, ramai dia kawan. Bila dia dah mula dekatkan diri dengan majlis ilmu, dia dah jaga pakaian dia, dia dah jaga perbuatan dia, kawan hilang satu kawan hilang. Sebab apa tu? Tak seronok dengan agama. Kalau orang hijrah, dia akan jumpa benda tu. Mesti ramai kawan dia akan lari daripada diri dia. Allah akan tinggalkan 2-3 orang. Kalau daripada 50 orang kawan, silap-silap tinggal 3 orang. Jadi tak perlu sedih. Sebab apa? Allah sendiri tolong singkirkan orang yang tak ikhlas berkawan dengan kita. Allah akan singkirkan orang-orang yang dalam hatinya berkawan bukan kerana Allah dengan kita. Dia berkawan kerana selain daripada itu. Sebab tu bila kita pakai agama, kita nak beramal dengan agama, mereka jauhkan diri. Mereka tak nak dah. Jangan sedih, Allah selamatkan kita daripada orang-orang yang tidak jujur dalam persahabatan. Tanya Ustaz, dulu kawan saya ramai, kenapa sekarang kawan saya tak ada? Tanya-tanya khabar pun tak ada. Dulu selalu panggil ajak minum gini. Tapi sekarang tak ada, diam. Tak apa, jangan sedih. Allah tolong singkirkan orang-orang yang tak faham dengan agama. Allah nak selamatkan kamu daripada orang yang tak suka agama. Kalau mereka suka agama, mereka tetap akan dekat dengan kamu. Itu tanda dia tak seronok. Kenapa nak tinggalkan kawan kita yang nak berubah jadi baik? Itu menunjukkan kita tak suka dengan kebaikan. Kalau kita suka dengan kebaikan, kita akan tetap berkawan dengan dia. Bahkan kita akan menumpang rasa seronok. Alhamdulillah, baguslah aku tengok kau dah berubah dah, aku belum lagi. Baguslah kau berubah ni, aku tumpang suka, doakan aku, patut begitu. Ni tidak ditinggalkan. Itu tanda-tanda tak suka pada penghijrahan yang baik. Tak payah sedih. Buat apa kawan ramai-ramai tapi tak ikhlas, tak jujur? Biarlah 2-3 orang tapi faham agama, faham penghijrahan kita, itu lagi baik. Dan mustahil lawan bagi amanah. Jadi sifat lawan bagi amanah iaitu mana? Khianat. Jadi faham di sini khianat ni dengan makna menyalahgunakan nikmat Allah, salah guna nikmat.
Kufur nikmat maksudnya. Itu khianat, tidak amanah. Habis. Jadi wajib kita beriman, jangan ragu-ragu, betul ke Rasul tu amanah, betul ke Rasul tu tak ada buat dosa maksiat? Dah ada jawabnya, sungguh-sungguh Rasul itu bersifat amanah, kerana tidak mustahil bagi Allah menjadikan hambanya suci daripada melakukan dosa dan maksiat. Tengok malaikat tu. Kita ni pun tuan-tuan, Allah Maha Kuasa jadikan kita ni macam malaikat sifat ni. Allah Maha Kuasa. Jangan kata Allah tak kuasa pula. Allah Maha Kuasa nak jadikan kita ni tak jatuh dalam maksiat, walaupun dosa sekecil apa pun Allah Maha Kuasa buat macam tu. Tapi Allah tak kehendak demikian. Allah kehendak kita sebagai manusia biasa ni ada kalanya jatuh dalam perkara maksiat. Sedangkan Allah berkuasa menciptakan kita ni sebagai seorang makhluk yang tak ada melakukan dosa dan maksiat seperti malaikat tu. Tapi apa hikmah Allah jadikan benda-benda tu dosa dan maksiat? Adakah Allah jadikan dia sia-sia? Tidak, sesekali tidak. Allah tidak membuat benda yang sia-sia. Kadang-kadang Allah jatuhkan kita dalam perkara maksiat ni kerana nak menyedarkan kita yang kita ni lemah. Jangan sombong dengan taat yang kita buat. Sebab tu dalam solat jaga sembahyang, jaga begini, jaga begitu, jatuh juga dalam maksiat. Nak bagi tahu apa tu? Kau tak kuat, kau tak hebat pun. Selama ni kau boleh taat, maksiat tu semata-mata anugerah Allah je. Jadi jangan sombong. Sebab kita ni kalau taat, dia akan jadi syok tu. Dia jadi syok sendiri. Mulalah pandang orang atas bawah. Mulalah selisih dengan orang biasa tak ngaji paling muka dah. Orang bagi salam pun jawab, salam. Orang tak mengaji bagi salam. Ni mengaji, ini bagi salam dengan sudah pendek, dah lah muka tak nampakkan surau. Bagi salam dengan aku orang mengaji hebat. Bagi salam ni paling muka. Selisih orang kampung ni buat pandang langit lah. Allah tahu dalam hati kita ada merendahkan orang lain. Jadi Allah nak tegur kita yang kita tak hebat. Buktinya mana? Tu jatuh maksiat. Kalau hebat kenapa jatuh dalam maksiat? Dosa kecil je tu pun, kenapa boleh jatuh kalau hebat? Tu Allah nak tegur kita supaya jangan merasa ujub dan takabur dengan ketaatan yang kita buat. Itu hikmah. Pernah tak kita dulu tak semayang? Pernah tak dulu kita tak mengaji? Pernah. Pernah tak waktu kita tak semayang, tak mengaji dulu? Pernah tak kita tengok orang ramai-ramai pergi surau masjid? Pernah. Kenapa kita tak boleh pergi waktu tu? Tak kuat. Nampak benda tu elok, nampak benda tu baik, tapi kita tak boleh nak pergi. Sedangkan kita tahu. Begitulah orang yang macam mana sekarang kita tengok, gitulah juga dia. Sebab tu jangan sombong bila kita dah duduk masjid, dah mengaji, dah sembahyang, dah tutup aurat. Jangan cela orang lain. Mereka macam kita dulu. Sebab tu Allah ajar kita, Allah letakkan kita buat dosa, buat maksiat supaya kita ada pengalaman dan jadikan pengalaman itu sebagai ilmu. Kalau hebat, kenapa dulu lagi kita tak berubah? Kalau kita kata hebat, tak kuat kita. Nampak tak? Jadi selagi Allah tak tolong keluarkan kita daripada penjara dosa dan maksiat tadi, tak ada seorang pun boleh tinggalkan maksiat. Kita ni tadi kata bernasib baik, alhamdulillah Allah tolong. Dan tak tahu lagi akan datang, tak tahu macam mana. Banyak orang yang beribadat tapi hati mati, akhirnya su'ul khatimah. Banyak orang yang beribadat tapi akhirnya su'ul khatimah. Jadi jangan seronok maksudnya. Kena sentiasa ingat kita ni hina. Kita ni sentiasa berkehendak, berhajat, bergantung kepada pertolongan Allah. Nak tinggalkan maksiat pun harap Allah tolong, nak buat benda taat pun harap Allah tolong juga. Kita tak ada apa-apa pun, semata-mata menumpang rahmat Allah je. Kalau ingat macam tu, insya-Allah. Tu hikmah Allah jadikan maksiat. Dan satu lagi, nak tengok adakah hamba-Nya berputus asa daripada rahmat Allah. Bila dia dalam taat terjatuh dalam maksiat, adakah dia terus tersungkur,
dia tak nak bangun berusaha lagi, ataupun dia bangkit tetap macam biasa dia usaha membuat taat. Nak menguji sama ada hamba tu tadi dia berpegang kepada usaha ikhtiar dia ataupun hatinya bergantung kepada Allah. Orang yang hatinya bergantung kepada Allah, setiap kali dia jatuh dalam maksiat, tidak akan melemahkan dia, tidak akan memutus, tidak akan menjadikan dia orang yang berputus asa. Dia tetap bangun, dia tetap bangkit, dia akan teruskan amal ibadah dia walaupun dia terjatuh dalam dosa dan maksiat. Itu tanda-tanda hatinya bergantung, berharap dengan rahmat Allah. Tapi kalau kita bergantung dengan diri kita sendiri, ini yang menyebabkan dalam kita buat baik, jatuh dalam maksiat, tak nak usaha berubah dah, tak nak perbaiki dah, lemah dah, malas dah, letih dah. Itu tanda-tanda dia berputus asa. Padahal Allah Maha Kuasa memberi taufik kepada dia. Jadi jangan kita kata apa faedah Allah jadikan maksiat tu. Jangan kata apa faedah jadikan maksiat. Kan maksiat tu kenapa Allah kehendak hamba dia buat maksiat? Itulah di antara hikmah dia, supaya mengingatkan yang kita ni keji, hina, berkehendak berhajat kepada Allah. Tetapi Allah Ta'ala itu maha hebat, maha kuasa, maha agung, istighna, tidak berkehendak dan tidak berhajat kepada segala sesuatu. Sedangkan kita senantiasa berhajat kepada Allah yang memberi pertolongan. Supaya jangan ada sombong dalam diri kita, jangan suka merendah-rendah, mencela, menghina orang lain. Sebab kita sama hakikat kejadiannya. Daripada air mani, dalam perut kita ada tahi, ada najis, mati besok jadi bangkai berulat, sama je. Sama orang lain pun macam tu. Jadi di situlah bila kita tengok dan bila kita dah ada pengalaman tadi, kita akan ada sifat belas kasihan kepada orang-orang yang belum dapat taufik dan hidayah. Maka kita akan doakan, ya Allah berilah taufik. Sebab aku pun dulu macam tu, susah aku nak ke masjid dulu, susah aku nak pegang kitab, tangan ni tak pernah pegang kitab pun waktu tu. Tapi sekarang ni alhamdulillah dengan belas kasih sayangmu ya Allah, selalu pegang kitab, selalu dengar kuliah. Ni kawan-kawan kita yang jauh-jauh, yang belum datang, yang belum hadir tu sama macam kita. Maka orang yang memahami dia akan doakan, ya Allah bagi taufik, beri petunjuk, beri taufik ya Allah. Bukan mencela, bukan menghina. Habis. Dan dalil, makna bukti yang menunjukkan bahawasanya para rasul itu bersifat amanah mereka itu, bahawasanya jika khianat mereka itu, kalaulah rasul itu tidak bersifat dengan amanah, bahkan bersifat dengan khianat, nescaya adalah kita umat ni disuruh, yakni diperintahkan kita, disuruhkan kita dengan khianat juga. Maksudnya kalau dah rasul tu sifatnya khianat, kalau rasul tu bersifat tidak amanah, dengan mana bersifat khianat, melakukan dosa dan maksiat, tidak bersyukur dengan nikmat Allah, nescaya kita ni pun akan diperintahkan supaya meniru, mencontohi akhlak rasul yang khianat tu. Dah Allah Ta'ala perintahkan kita supaya mengikut Nabi, mengikut rasul, mencontohi rasul. Dah kalau rasul tu bersifat khianat, maka kita kena tirulah khianat juga. Ada ke tak ada? Ada ke ayat-ayat Quran ataupun hadis-hadis yang menyuruh kita melakukan maksiat, kekejian, perkara kotor, perkara jijik, perkara maksiat? Tak ada. Mana ada? Mustahil. Mana ada Maha Suci Allah Ta'ala daripada menyuruh hamba-Nya membuat benda-benda yang mana benda maksiat, benda khianat. Mustahil. Mana ada? Tu dalilnya. Kalau rasul bersifat dengan khianat, saya kita ni pun diperintahkan supaya khianat juga. Kena ikut rasul. Kerana disuruhkan kita dengan mengerjakan seumpama perbuatan mereka itu. Sebab kita ni Allah perintah supaya mencontohi akhlak rasul, perangai rasul. Dan tiada bahawa disuruhkan kita dengan khianat itu. Allah tak suruh kita buat khianat, Allah tak suruh kita kufur nikmat. Bahkan Allah perintahkan kita bersyukur. Kerana tiada menyuruh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kejahatan sekali-kali. Mustahil. Tak pernah walau sekali pun Allah memerintah kita ni supaya membuat benda yang tak baik. Baik, kesimpulan dia,
Bila kita dah belajar, dah tahu, dah faham, dah yakin yang Rasul itu bersifat amanah, adakah sekadar itu cukup setakat tu? Kita kena usaha mencontohi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna kita kena usaha, jangan putus asa, usaha untuk bersyukur dengan segala nikmat yang telah diberi amanah oleh Allah. Jadi nikmat-nikmat ni kepercayaan yang Allah letakkan pada diri kita. Allah bagi kita akal supaya gunakan kepada benda baik, gunakan tangan kepada benda baik, lidah benda baik. Itu amanah daripada Allah. Maka kita kena usahalah lawan dengan nafsu, lawan dengan syaitan yang menghasut kita supaya jangan amanah dengan nikmat-nikmat ni, supaya nanti kita dibenci oleh Allah, supaya kita dihukum dosa oleh Allah. Itu pula peranan nafsu syaitan iblis tu, menghasut kita supaya jangan bersyukur. Kena perang selalu. Jangan mengalah. Usaha lagi, perbaiki lagi, belajar agama, kenal Allah supaya jadi takut dengan Allah. Bila takut gerun dengan Allah, insya-Allah hamba tu tadi yang mengenal Allah, yang takut, yang gerun, yang malu dengan Allah, dia akan usaha bersungguh-sungguh menjaga segala nikmat ni, yang mana nikmat ini amanah daripada Allah agar digunakan kepada perkara yang baik-baik. Dia akan gunakan akal ni macam mana nak dekatkan diri dengan Allah, macam mana nak bersihkan hati, macam mana nak jadi hamba yang diredai oleh Allah. Macam tu. Dan ketiga daripada 4 sifat tabligh, jadi kena usaha. Tak boleh cuba lagi, tak boleh usaha lagi, doa lagi, minta pada Allah, ya Allah bagi taufik. Aku tak senang dengan lidah aku ni, ya Allah. Aku tak seronok dengan lidah aku ni, ya Allah. Tolonglah bagi taufik, ya Allah. Aku tak suka lidah aku ni. Aku tak redha dengan lidah aku yang suka mengumpat, suka mengadu domba. Aku tak suka, ya Allah. Tolonglah selamatkan aku daripada kejahatan aku ni. Minta dengan Allah. Minta sungguh-sungguh. Minta sungguh-sungguh. Kita tak mampu tuan-tuan nak baiki lidah kita, mata kita, telinga kita. Mintalah kepada yang memiliki segala-galanya. Minta. Jangan redha dengan diri sendiri. Redha dengan diri sendiri ini sifat mazmumah. Puas hati dengan diri kita. Jangan puas hati dengan diri kita, sebab diri kita ni banyak dosa, banyak maksiat. Jangan puas hati dengan diri kita. Jangan redha dengan diri kita yang banyak dosa, banyak maksiat. Minta tolong dengan Allah, ya Allah bagi taufik sebelum aku mati, bagilah aku ilmu manfaat. Berilah aku taufik, bantu aku ya Allah untuk aku tinggalkan perbuatan maksiat ni. Aku tak redha dengan diri aku yang suka buat dosa maksiat ni. Tolonglah ya Allah. Pernah tak kita minta macam tu? Mintalah sungguh-sungguh dalam sujud tu. Tuan-tuan rajin sembahyang malam, tu lagi terbaik. Dalam sujud solat tahajud, tuan-tuan tu minta, ya Allah, walaupun aku ni boleh tahajud tapi lidah aku tak baik lagi, masih ramai lagi orang yang menjadi mangsa lidah aku, ya Allah. Lidah aku ni jahat, jari aku jahat, banyak tulis benda yang tak elok, hati aku jahat, banyak simpan benda kotor, ya Allah. Malam ni aku datang bersujud kepada Engkau, ya Allah. Tolonglah, belas kasihlah aku, ya Allah. Mintalah itu. Itu contoh. Pandai-pandailah tuan-tuan karang sendiri, sebab saya pun tak buat. Saya cakap aja. Tuan-tuan yang rajin tahajud ni minta pada Allah. Ngaku. Baik kita ngaku daripada kita tak ngaku. Baik ngaku, ya Allah, lidah aku jahat. Itulah satu masalah kita ni, payah nak cela diri sendiri. Tapi kalau cela orang, ini jadi sarapan. Ini jadi sarapan. Sebelum sarapan cela orang dulu, baru sarapan. Itu perangai kita. Suka cela orang tapi tak suka cela diri sendiri. Sedangkan mencela diri sendiri di hadapan Allah itu sifat terpuji. Aku ni jahat, ya Allah. Nak bandingkan orang lain, akulah yang paling kotor hati, ya Allah. Ada macam tu? Ada berani?
ada harapan nampak raya. Nak ngaku hina. Sianu orang sebelah ni nampak dia lagi hina daripada aku. Orang sebelah dalam surau. Nak banding aku dengan orang sebelah ni. Sebelah ni tak diharap ni. Dalam ngaji pun dia datang, tuan-tuan. Dalam ngaji. Tengah ngaji ni kitab tasawuf ni. Sedang ngaji kita ditipu ni. La ilah. Halus tak halus permainan dia. Sebab tu Imam Ghazali kata penyakit hati ni halus. Perangkapnya halus, patut sembunyi. Ngaji betul. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita, cerahkan mata hati kita hingga sehalus-halus perangkap ni dapat dilihat oleh mata hati kita. Dia nak melihat perangkap-perangkap yang bangsa ibadat ni, dia perlukan mata hati, bukan mata zahir ni. Ni mata zahir ni nak tengok perangkap yang nyata. Nak tengok perangkap yang nyata, guna mata ni. Nak tengok perangkap yang jenis batin, kena guna mata hati. Mata hati kita gabun, mata hati kita kotor, diselaputi oleh dosa. Macam mana kita nak nampak? Jadi ulama pesan kena banyak-banyak bertaubat, banyak istighfar. Banyak istighfar, nanti mata hati kita akan jadi cerah. Rajin belajar agama, kerana ilmu itu penyuluh. Makin banyak ilmu, makin terang suluhan dia. Bila terang suluhan dia, akan nampaklah yang halus-halus tadi tu. Yang sebelum ni tak nampak tipu daya, yang sebelum ni tak nampak perangkap, bila sampai satu peringkat, dia akan nampak, oh rupanya selama ni aku kena tipu punya. Tapi sebelum tu tak nampak pun, rasa beres je, rasa betul je. Ngaji, insya-Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Banyak lagi yang kita nak belajar ni. Yang dah belajar pun banyak, tapi beramalnya pun tak ada. Banyak dah tahu dah, tapi kita ni tak beramal-amal lagi. Macam mana kita nak mati? Tak ada persiapan. Persiapan dunia nampak dah, tuan-tuan ni. Betul tak? Persiapan dunia dah nampak ke belum? Nampak lah, rumah dah ada, kereta dah ada, pakaian dah ada, duit simpanan dah ada, makanan penuh peti sejuk. Kan dah nampak persiapan dunia tu. Alhamdulillah. Persiapan akhirat macam, andai kata besok kita mati macam, hati kita tak baik lagi, maksiat banyak kita tak tinggalkan lagi, taubat kita malas. Tu persiapan mati tak ada lagi. Macam mana kalau Allah ambil nyawa kita? Sebab tu jangan tangguh-tangguh dah. Usaha sungguh-sungguh, minta pada Allah sungguh-sungguh, ya Allah berilah kesempatan, ya Allah. Banyak benda aku nak baiki, ya Allah. Kalau aku mati dalam keadaan begini, celakalah aku, ya Allah, tolonglah, panjangkanlah umur aku sebab aku nak baiki. Jangan minta panjang umur sebab nak kumpul kereta. Minta panjang umur sebab nak baiki ibadah, nak cari bekal, ya Allah. Tak ada bekal. Selama ni aku dah leka puluh tahun, leka, ya Allah, tak ada bekal, ya Allah, tolonglah. Kena minta sungguh-sungguh, insya-Allah. InsyaAllah Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah, Maha Pengampun. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Kita yang hidup ni belum terlambat lagi. Selagi ada nyawa belum terlambat. Tapi jangan buat lambat-lambat. Jangan buat lambat-lambat. Kerana mati itu datangnya tidak terduga. Tak sangka datangnya kematian tu. Kena selalu beringat. Habis. Yang ketiganya, tabligh artinya menyampaikan barang yang disuruhkan mereka itu dengan menyampaikan dia kepada makhluk. Itu tabligh. Jadi tabligh ni maksudnya menyampaikan amanah Allah. Tabligh ni ada tiga pecahan dia. Yang pertama, wajib Rasul menyampaikan. Yang kedua, mustahil Rasul menyampaikan. Yang ketiga, harus Rasul menyampaikan. Kalau kita waktu sekolah dulu, tabligh kita tahu satu je, Rasul menyampaikan segala perintah Allah, tu je. Tapi kalau ngaji dalam kitab-kitab gini, dia lebih lagi. Makna tabligh itu terbahagi kepada tiga. Nak tahu tak apa dia? Nak tahu tak? Tak nak? Kuliah akan datang lah wallahu a'lam. Yelah, kan baca kan 4 buku 10 kan. Jadilah sikit-sikit. Alhamdulillah.
Syukur ya Allah, mudah-mudahan Allah terimalah. Walaupun majlis ilmu kita ni tak sempurna, tapi harap dengan rahmat Allah, dengan berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat tuan pengarang, dengan berkat pengorbanan tuan-tuan, korban masa, korban penat nak belajar, mudah-mudahan Allah kabul, Allah terima dengan sempurna. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur yang berkah, diberi rezeki yang halal yang luas lagi berkah, diberi kesihatan, keafiatan, ilmu yang bermanfaat, taufik untuk memperbaiki ibadah zahir dan batin. Mudah-mudahan kita semua, termasuklah ahli keluarga kita, anak bini kita, kawan-kawan kita semuanya, mudah-mudahan senantiasa dibimbing oleh Allah zahir dan batin. Mudah-mudahan kita tidak ditinggalkan oleh Allah daripada petunjuk-petunjuk Allah. Mudah-mudahan kita semua direzekikan oleh Allah husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta syafaat orang-orang soleh nanti di hari kiamat, insya-Allah. Amin ya Rabb, amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih lana qarabat lana fi dinina ma'al kutri unsa wa dhakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim.